Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ceria, apa khabar semua? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala wa ba'd. Saya sekarang tuan-tuan dan puan-puan sedang berada di depan Villa JSPH Madinah Al Munawwarah. Kalau tuan-tuan nampak saya angkat tangan tu, saya tengah halau lalat tu. Negara-negara yang panas begini, musim panas khususnya, ada banyak lalat. Lalatnya manja-manja tu. Maksudnya dia kalau hinggap tu, kita nak halau tu dia slow je pergerakan dia, dan dia akan datang banyak kali. Kita biasa tengok orang Afrika yang dihurung lalat dekat muka dia, apa semua, dekat bibir dia, tempat air liur dia. Rimas kita. Tapi adalah hikmah tu. Saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, telah berada di Madinah selama dua malam. Saya mengikuti rombongan Datuk Tuan Luqman Hakim dan Tuan Hassan Abdul Hamid untuk menziarahi Rasulullah SAW, ziarah makam, dan juga sembahyang di Masjid Nabi lah. Alhamdulillah, sampai je kami terus 2 hari lepas tu kami sampai terus pergi ke Masjid Nabi untuk macam lapor diri lah. Pusing di tepi makam Baqi' ataupun Jannatul Baqi', syurga Baqi', yang mana dimakamkan lebih 10,000 orang sahabat Rasulullah di situ. Dan nampaklah Masjid Nabi dari kejauhan. Lalu di tepi tu beri salam, alaihi kepada Rasulullah, dan terus ke villa untuk ketika baru sampai itulah berehat sebentar ataupun beberapa jam sebelum maghrib. Kami bertolak ke Masjid Nabi untuk sembahyang maghrib. Jadi ada prosedurnya sekarang ni, kerana ada COVID-19 ni. Semua mereka yang ingin menziarahi makam dan juga berada di Raudhah, dia kena ambil permit dia. Dia kena ambil temu janji dia. Ada application ni dipanggil I'tamarna. Dalam I'tamarna tu ada juga I'tamarna tu untuk berumrah lah. I'tamar daripada I'tamara, menunaikan umrah. Dalam tu ada juga application untuk ataupun ada juga section yang bahagian ziarah Masjid Nabi selain daripada urusan umrah dan ziarah Masjidil Haram ataupun berada di Masjidil Haram. Jadi kena isi dia punya tu, bersedia tu untuk selesaikan untuk pergilah. Jadi bila, tapi bagi untuk yang sembahyang saja, dia cukuplah dengan aplikasi yang pertama, iaitu Tawakkalna. Tawakkalna ni kalau kat Malaysia tu macam My Sejahtera lah, lebih kurang macam itulah. Cuma agak lebih mendetail sebenarnya. Di naik kenderaan pergi tu, di checkpoint tu dia tanya lah, dia tengok kita dah ada tak, dah vaksin 2 dos belum. Kemudian yang pelik tu dia tanya ada bawa budak tak, ada bawa anak tak, kerana mungkin ada kes sebelum tu orang bawa anak-anak dan mengganggu jemaah sebagainya, ataupun kita tak tahulah. Tapi memang tak dibenarkan lah bawa budak-budak kerana musim Covid ni kan. Jadi tak ada, kita kata tak ada, jadi lepaskan dan ada berapa lagi pemeriksaan. Tapi untuk sembahyang ni dia tak terlalu ketat. Tak ada lah, tak bergantung kepada aplikasi tadi. Aplikasi tadi hanya untuk ziarah makam dan juga Raudhah, kerana dihadkan orang. Tapi untuk sembahyang ni ada 2 dos cukup lah. Jadi ke mana-mana begitulah keadaan sekarang, tuan-tuan. Selesai kami menunaikan fardu maghrib, kami melawat sekitar dalam masjid tu lah, kerana orang pun ramai. Sekarang dah makin ramai orang. Kami pergi ke dekat dengan bahagian belakang makam. Kami sembahyang di bahagian belakang makam. Menurut Ustaz Ikrimah, orang Madinah, orang lama Madinah kebanyakannya sembahyang di bahagian belakang makam, iaitu menghala ke kaki Rasulullah untuk ta'zim ataupun untuk menjaga adab dengan Rasulullah, malu dengan Rasulullah. Jadi dia banyak, kalau dalam masjid tu dia banyak ambil yang belakang.
Yang depan-depan tu orang lain rupanya. Begitu baru kita faham. Jadi kami sembahyang di belakang tu. Lepas sembahyang kami ke depan sikit lah untuk dekatkan lagi dengan makam. Kerana yang bahagian depan tu dah penuh dah orang. Kami membelakang betul. Ada masuk ke depan tu tengok, nampak lah agak berdekatan dengan makam dari belah belakang. Lalu kan kita melawat dari belah depan. Lepas tu kami keluar dan pergi ke Cik Kerimah bawa kami ke makam ataupun ke medan peperangan Uhud. Jadi ada benda baru yang saya dapat, walaupun dah banyak kali pergi di sini, iaitu dapat pergi satu tempat yang ada di situ kesan tapak kaki Rasulullah. Tak semua orang tahu, tak ramai orang tahu, dan kesannya taklah ketara macam yang lain. Tapi di situ diberitahu kepada kita, di situ ada kesan tapak kaki Rasulullah. Kerana Rasulullah ni tuan-tuan puan, kita ni pun di bulan Maulid, saya sangat bersyukur sangat di bulan Maulid kita pun membaca Maulid setiap hari, setiap pagi kan, ataupun malam, sambil menunggu 12 hari bulan. Allah rezekikan saya kali ini dapat datang ke Madinah, dapat ziarah makam, ziarah Rasulullah, dapat masuk ke Raudhah. Satu benda yang besar. Jadi di medan Uhud tu dekat dengan Jabal Rumah, ataupun bukit para pemanah yang mereka tinggalkan bukit tu, ada terkesan tapak kaki Rasulullah di situ. Kemudian kami di bawah juga pergi ke tempat lokasi yang jatuhnya gugur Sayyidina Hamzah kena tombak dengan Wahsy. Kawasan tu dekat kaki bukit. Katanya ketika Sayyidina Hamzah lihat keadaan di suasana perang tu, dia nak melihat dan meninjau di belah belakang. Dia meninjau tu, ketika itu dia tak diiringi oleh orang lain, dia berseorangan. Ketika itulah Wahsy mengikuti dan melontarkan tombak. Kawasan beliau gugur tu, kalau menurut Cik Kerimah dari Cik Sulaiman, walaupun gelap, ketika tu gelap lah, kawasan tu sekitar tubuh manusia tu, dalam keadaan bulatan tu terang, bercahaya. Tapi ketika kami begini tak nampak lah, kerana keliling tu dah penuh dengan spotlight. Kat dataran masjid Uhud tu dah dibuat dataran yang cantik dah, penuh dengan interlocking bricks gitulah, macam luas. Jadi dan banyak lampu spotlight, jadi taklah gelap. Atas kaki bukit tu ramai orang berehlah, bawa keluarga masing-masing naik bukit bukan Jabal Uhud, Jabal Rumah tu. Jadi dapatlah tengok kawasan tu. Alhamdulillah, itu kali pertama lah saya sini pergi kawasan gugurnya Sayyidina Hamzah, yang seorang yang sangat dahsyat perjuangannya, yang dipanggil Asadullah, singa Allah, dan beliau adalah bapa saudara Nabi. Dan Rasulullah sangat sedih kematian beliau, walaupun syahid, tapi Rasulullah sedih lah keadaan kematian beliau begitu. Malah Rasulullah ketika Sayyidina Wahsy tu masuk Islam, Rasulullah minta Sayyidina Wahsy ni jangan jumpa Rasulullah lah, Rasulullah maafkan kan, perangan. Wahsy pula dia dapat tawaran untuk dimerdekakan kan. Dia buat kerja tu kerana dia pun bukan Islam lagi. Tapi Rasulullah kerana jumpa Sayyidina Wahsy tu teringat Sayyidina Hamzah, teringat kematian Sayyidina Hamzah tu, dan dia minta Wahsy elakkan nak jumpa. Begitulah, Wahsy pun dia faham, dia menerimalah akibat perbuatan itu, diterima kerana dia buat satu benda yang besar lah. Tapi dia tetaplah seorang Muslim yang baik, seorang sahabat yang dahsyat, yang hebat. Kan di zaman datangnya fitnah kepada umat Islam, iaitu Musailamatul Kazzab, Wahsy jalankan tanggungjawab, dia nak tebus dosa dia yang membunuh Musailamatul Kazzab. Itu yang kita dengar dalam sejarah. Jadi dapatlah lihat lokasi tempat gugurnya Sayyidina Hamzah. Alhamdulillah, berkat sangatlah kan. Kemudian Cik Kerimah bawa kami pula ke tempat setelah jasad tu gugur di situ, dibawa ke satu di tepi bukit tu ada pula kawasan yang macam katil lah, bukan macam katil, dia batu yang datar, di situ dibaringkan jenazah.
Di situ dia memandikan jenazah, dan Rasulullah datang melawat, sahabat-sahabat datang melawat di situ. Kami pun dibawa ke kawasan tu, ke tempat tu. Begitulah kali ini banyaklah. Itu hari pertama tu. Besoknya barulah kami pergi ke Masjid Nabi, yang dapat melihat sendiri ataupun masuk untuk ke Raudhah, dan juga menziarahi makam. Jadi itu yang saya kongsikan. Memang disusun dengan teliti, kerana yang ziarah makam pun kena tunjukkan dia punya permit dia. Yang ziarah Raudhah pun begitu juga, tunjuk dapat masuk kena tunggu dulu. Setiap satu rombongan yang berada di Raudhah tu dapat dalam setengah jam tu, dah keluar dia akan sanitize juga lah. Sanitize dulu baru masuk rombongan yang kedua. Dia sangat menjaga lah. Jadi lepas selesai tu, nak keluar tu lalu depan makam, dapatlah tengok makam sebentar. Tapi kami ada permit makam. Permit makam ni ikut pintu lain. Yang tadi pintu Sayyidina Abu Bakar ketika masuk ke Raudhah. Yang makam ni dan dia ada temu janji lain. Jadi kami dapat 2 kali lah ni pergi bicara makam. Lepas tu kami pusing, masuk sekali lagi ikut pintu Babus Salam untuk melihat ataupun menziarahi makam pula. Begitulah. Siapa yang dah pergi dia tahulah pintu Sayyidina Abu Bakar mana, pintu Babus Salam mana. Kita harap, kita berdoa agar seluruh umat Islam, seluruh kita ni dapat peluang menziarahi Rasulullah SAW. InsyaAllah dapat menunaikan umrah dan menziarahi Rasulullah SAW. Tuhan Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tuhan tak pernah lupakan kita. Kita yang banyak lupakan Tuhan. Tuan-tuan sekalian, malah kita dalam sembahyang pun lupakan Tuhan. Biadabnya kita bertemu Tuhan tapi lupa Tuhan, kan? Cubalah kalau kita berhadapan dengan seorang raja, kita ada panggil ke istana, kan? Raja yang kita hadap dengan dia tu, kita nak menyembah raja tu. Menyembah raja bukan macam sembahyang. Berhadapan dengan raja, kita pun lupa, kan? Kita berhadapan dengan raja, kita di alam lain. Marah tak raja tu? Sangatlah marah, kan? Tapi kita depan Tuhan, kita menjedut udara Tuhan, makan rezeki Tuhan, berjalan di bumi Tuhan, berkawan dengan hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Tuhan. Semua keliling kita tu semua ada kaitan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Membuatkan kita patutnya ingat Allah. Tapi kita ni habis dah, kan? Kerana nafsu kita tu kita turuti, cinta kita pada dunia dan segala macam urusan dunia tu kita layan. Kita tak didik nafsu kita, dosa pun banyak kita lakukan, maka kita lupa Tuhan. Dalam majlis rasmi dengan Tuhan pun kita lupa Tuhan. Teruknya kita, kan? Kita kena banyaklah bertaubat, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah SWT tu. Yang rasa menyesal, rasa bersalah. Di bulan Maulid ni kita rasa salah lah dengan prosedur Allah dan Rasul pun kita banyak lupa, kurang berselawat. Jadi kita ingatkan kembali, supaya kita dapat rasa-rasa, dapat membina kekuatan dalaman kita. Bayangkan kalau kita buat permintaan dengan Allah, dengan seorang raja lah, katalah kita diberi peluang untuk buat permintaan. Kita cakap dengan raja, dari kampung sekian-sekian, kita wakil kampung ni dah datang ke istana ni nak buat permohonan kepada tuanku. Kita baca macam-macam lah kita baca. Tuanku tanya, apa yang kau minta ni? Saya pun tak faham, tuanku. Marahlah raja, apa cerita, kan? Dia baca lah kalang kabut, macam-macam benda dia baca. Dia pun tak faham apa dia minta. Kita macam itulah, kita depan Tuhan ni kita kena cuba latih lah untuk permulaan nak khusyuk, nak dapat dengan Allah SWT ni, kenalah faham makna-makna bacaan, kan? Kita baca Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. 8 permintaan kita. Tuhan tanya kau minta apa? Saya pun tak tahu, saya baca je ni. Macam gitu ke kita? Kita minta dengan Tuhan, kita pun tak tahu apa kita minta. Tuan-tuan cuba fikir, logik pun jadilah, kan? Kalau belum meletak di hati, logik pun jadilah, kan? Boleh ke kita minta dengan Tuhan, kita pun tak tahu apa kita minta? Tak teruk kita tu. Kalau setahun tak tahu pun, tak tahu terjemahan katakan ayat Quran, ayat Fatihah setahun pun teruk dah, kan? Padahal 7 ayat je, kan? Doa-doa tu bukannya panjang mana. Kalau sehari hafal satu pun 10-20 hari dah selesai dah semua.
Ni setahun tak apa, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sembahyang, tak tahu langsung apa kita baca. Macam gitu ke hamba? Kan? Jadi marilah kita betul-betul lihat diri kita ni, dan Tuhan boleh ambil bila-bila masa saja. Jadi sebenarnya Maulid ni marilah kita kembali mengenangkan perjuangan Rasulullah SAW. Kita ambil lah apa-apa yang sepatutnya kita baiki, kerana kita tak tahu bila masa kita akan kembali. Kerana ramai di keliling kita orang yang dah pergi. Kena rasa takut Allah SWT. Mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa kita, Allah terima kita sebagai hamba-Nya, Rasulullah terima kita sebagai umat-Nya. Dari saya, mohon maaf ringkas-ringkas pun dah 15 minit. Wabillahi a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi